darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku nak buat perkongsian cerita pengalaman aku pergi ke muzium. Okey, seperti yang korang tahu, muzium ni tempat simpan sejarah-sejarah lama, okey. Dan kalau kata ada something yang tak best kat situ pun berpotensi tinggi sebab dia menyimpan khazanah lama kan. Tapi ini bukan sekadar mitos sebab ini apa yang aku lalui, pengalaman aku sendiri, dan aku seorang yang sangat suka pergi muzium. Aku bukan sekadar suka tengok sejarah. Aku sebenarnya tak suka sejarah tau. Tapi aku suka pergi tempat-tempat macam tu sebab di samping aku baca dan tengok barangan lama, aku juga nampak benda lain. Maksudnya aku boleh nampak apa yang ada di sebalik barang-barang tu semua. Macam kalau kata benda tu ada yang jaga ke ataupun memang barang tu bertuan ke apa ke, aku boleh nampak. Dan itu bukanlah satu benda yang aku banggakan. Bukanlah benda yang aku rasa macam, oh aku ada kelebihan macam tu and then sebab tu aku suka benda-benda. Tak, dia benda tu memberikan impak pada aku dari segi macam mana. Aku rasa macam, oh rupanya macam tu ataupun aku dah tahu benda-benda tu dihuni sesuatu benda tu, aku rasa macam patutlah benda-benda macam ni dijadikan sejarah, patutlah benda-benda gini. Dia macam benda tu sikit sebanyak bagi aku menarik jugalah. Okay guys, in this video aku tak akan mention muzium mana, dekat mana. Aku just cerita sahaja ini peristiwa terjadi di satu muzium ni. Sebab kan dekat negeri, beberapa negeri ada muzium yang memang ada satu tu je muzium dia. And ada juga beberapa negeri yang muzium dia ada banyak. Contoh macam video sebelum ni aku share pengalaman aku dekat muzium yang food museum kat Penang tu kan. Lepas tu kat Penang pun banyak muzium lain kan. Jadi yang ini aku takkan letak exactly muzium mana. Aku just share korang muzium. Yang pasti muzium kat tempat ni dia satu sahaja and dia besar. So pengalaman pertama aku beritahu kat korang kisah kat muzium ni daripada awal aku sampai dekat muzium masa nak naik tangga beli tiket. Kat situ pun kita dah rasa aura yang macam mana aku dapat rasakan di mana bila sesuatu tempat tu terbanyak benda-benda yang bukan dalam alam kita ni, aku akan terasa sedikit meremang and aku akan rasa macam, tahu tak perasaan seram sejuk yang macam bila korang nak demam tu. Dia akan ada satu perasaan macam tu. So kiranya aura dia dengan kita tu kuat macam tu. So masuk je kat muzium tu, aku ni kan, aku bukanlah seorang yang suka pergi kat muzium tu and then aku akan baca semua. Tak ada. Aku bukan jenis rajin macam tu. But then aku suka pergi muzium. Aku suka pergi kat part-part yang aku rasa macam tertarik lah. Kalau macam muzium tu ada satu tempat tu dia ceritakan tentang orang-orang dahulu. Lepas tu macam mana orang-orang dulu hidup. Part-part macam tu aku macam kurang tertarik. Aku suka pergi kat bahagian barang-barang. Contoh dia macam pinggan mangkuk barang zaman lama-lama. Lepas tu baju yang dipakai waktu zaman dulu-dulu. Lepas tu barang dapur. Benda yang macam tu lah aku suka pergi. And bila aku pergi, yes, setiap tempat yang ada tu yang disimpan dalam kaca replika tu ada sesuatu yang macam dia bukanlah sesuatu yang menyeramkan tau, tapi ada penghuni macam umpama macam penjaga. Dan ada juga di kalangan barang-barang yang dipakai oleh raja-raja dulu ke apa ke, contoh macam cincin ke apa ke, barang-barang berharga lah yang dipakai orang dulu tu, orang yang ada waktu dulu bertuan. First kejadian pelik terjadi pada satu box kaca yang terdapat barang-barang macam emas zaman dulu. Aku tak tahu sebenarnya emas yang dia letak kat situ emas real ataupun tidak. Yang pasti barang-barang macam tu lah. So masa aku tengah teliti tengok gambar tu and aku baca bahan terbuat daripada apa lah semua bagai-bagai baca, aku terdetik dan aku tercakap pada satu objek. Dia lebih kurang nak kata dia macam crown tau. Lepas tu aku nampak patut aku, bukan crown ke yang orang dulu-dulu pakai tu, yang macam permaisuri pakai tu, macam tu lah. So bila aku tengok dekat betul-betul dekat dalam kaca tu kan, aku nampak macam ada sedikit patah ke apa macam, tapi kira macam ada yang dah rosak sikit lah bahagian tu. So aku terkeluar mulut, aku tercakap macam ni,
rosak ni, kenapa mesti waktu kejadian ni terjatuh ke, macam mana kejadian dia berlaku rosak macam ni, kalau barang tu macam tu. Aku macam tercakap lah, tapi aku tak macam tak ingat je lah apa yang aku cakap. Cuma aku rasa masa tu memang aku mengeluarkan kata-kata seolah-olah macam aku nak cakap kenapa, macam aku macam sibuk lah, macam nak tahu kenapa dia macam patah sikit, sayang lah apa benda semua, kenapa dia macam ni, tahu jatuh kok. Masa tu aku macam tiba-tiba aku popek-popek seorang-seorang sambil aku tengok tu. Jadi pada waktu tu aku terdengar satu bunyi yang dia bunyi macam ni tau. Lepas tu kan first tu kan tu, lepas tu C kan dia sebut macam tu kan. Lepas tu aku macam dia punya bunyi tu berserta dengan satu angin yang sangat halus terasa. Okay, memang terasa macam tiupan satu angin. Lepas tu bila aku dah balik, aku ingat balik, macam aku terfikir, baru aku perasan dan baru aku terdetik, yes, maksud dia sini. Jadi masa aku dengar tu, aku tak realise lagi benda tu tau. Aku dengar adalah sedikit berdebar-debar kan. Lepas tu ni aku pun pandang beberapa kali. Jadi bila aku pandang tu, aku tak tahu sama ada aku ni dalam tak sedar ke apa. Yang pasti aku terus beralih ke satu lagi box tu yang kat belah tepi tu. Dia ada satu macam ada barang-barang yang terjadi tragedi tau. Macam kisah lah, dia ada cerita lah dekat bahagian bawah tu kan. Lepas tu aku baca, aku pun tengok. Dan secara tak sengajanya pun aku rasa macam benda tu ada connection tau dengan apa yang aku nampak tu. Macam seolah-olah macam dia nak bagi tahu jawapan di sebalik apa yang aku tertanya-tanya tu. Tapi benda ni boleh jadi mainan jin yang saja nak menyesatkan aku ke, ataupun memang saja nak tengok, nak bagi aku rasa macam wow, dia bagi tahu kat aku lah hebatnya, macam boleh jadi kan, dia macam-macam cara untuk menyesatkan kita. Cuma aku nak cakap kat sini, aku rasa macam aku dapat jawapan tu sebab bila aku tertanya macam tu, aku dapat bunyi macam tu dan membawakan aku pergi ke satu lagi kaca, box kaca tu yang menunjukkan kisah terjadi pada kejadian tu. Maksudnya dekat sekitar situ dia ada letak barang-barang yang sama. Maknanya ada satu tragedi yang terjadi dan ada terkait lah. Cuma kita tak tahu. Bila kita pergi museum ni, kadang-kadang kita rasa apa yang diletak tu just sekadar letak je tau. Dia tak ada beri maksud. Sebenarnya benda tu sikit sebanyak terkait. Maksudnya sebab itulah diletakkan box-box tu dekat-dekat. Tapi sejauh mana kesahihan dia aku tak tahu sebab aku bukan kerja kat museum. Cuma apa yang aku boleh katakan, benda tu mungkin ada terkena-mengena. Sebab bila dah tengok tu kita dapat faham lah macam tu. Okey, lepas tu okey lah aku tengok. And then korang perasan tak kat museum, tak tahulah kat setiap museum ke ataupun beberapa museum je, ada bahagian keris lama kan. So bahagian keris lama ni lah yang aku nampak keris tu macam dia bukanlah amat nak kata dia memang bertuan ke apa, tapi dia macam ada benda lah yang menjaga ataupun dia ada isi ke. Aku tak tahu sebab aku tak mahir bidang-bidang macam ni. Cuma apa yang aku nak katakan, kenapa aku cakap macam tu, aku nampak keris tu, kalau mata adik-beradik aku contoh macam masa tu aku pergi dengan kakak aku ke adik aku, dia nampak keris tu biasa tau, tak nampak apa. Tapi aku nampak keris tu dia ada satu line tepi macam bercahaya. Tapi bukan cahaya lampu tau. Dia macam korang perasan tak kalau macam kita pakai highlight buku tu kan, dia terang bahagian situ. Sedangkan keris tu orang nampak sekadar keris lah, keris kosong yang nampak hanya keris lama yang dah berkarat macam tu. Tapi mata aku ada nampak satu line. Jadi faham aku mungkin keris tu ada benda-benda ke, ada isi ke apa ke, tak tahulah kan, wallahualam. Cumanya mata aku nampak begitu. Beralih aku ke bahagian lain, aku pergi ke bahagian perkampungan orang dahulu. Okey, masa aku pergi kat perkampungan orang dahulu tu, aku just tengok biasa sahaja. Kemudian dia ada satu replika seperti patung lah. Replika patung ni seperti manusia. Konon-kononnya dia nak buat macam zaman dulu tu apa yang orang buat. Yang ada macam sampan macam tu kan. Aku pun tengok. Biasa aku macam pandang biasa, kita tertarik tengok kan. Lepas tu aku bukanlah bergurau. Aku sebenarnya dah tahu dah benda tu sekadar replika yang dibuat. Tapi aku duk pergi tanya ke ayah aku, ayah ni dia awet balik ke orang dulu-dulu apa macam. Memang agak bodoh lah soalan aku tu kan. Tapi entah kenapa aku nak tanya macam tu. Tiba-tiba lepas beberapa saat aku tanya macam tu ke ayah aku pun pergi ke depan sikit. Patung tu macam ni tau. Dia kan, okey katakanlah patung tu dia ada pegang satu macam, kita tahu orang dulu-dulu dia ada pegang kayu. Apa lah untuk buat apa tak tahu. Padahal replika tu macam ni tau.
Okay, bila aku lepas cakap tu kan, aku macam tengok satu tu kan. Lepas tu aku tengok satu patung ni. Aku rasa macam dia, aku nampak macam tangan dia tu, kan dia macam ni kan. Aku nampak macam something tau. Lepas tu aku rasa macam, tak ada apalah kan, takkan aku kan. Lepas tu tengah macam tu, tiba-tiba aku macam, patung tu macam tu tau. Macam dia mengangguk macam tu kan. Lepas tu aku macam, apa patung tu bergerak kan. Lepas tu aku tengok lama tau. Aku betul-betul duduk depan dia, aku macam aku termenung, aku tengok je, aku fokus kat dia, lepas tu tak bergerak. Tapi masa yang aku nampak dia bergerak macam ni, dia bergerak kepala dia macam tu, memang aku nampak real. Tapi lepas pada tu, aku terus jalan lah, aku macam buat tak tahu. Sebab sebelum ni pun, jangan kata dekat museum. Kalau aku pergi mall, bahagian patung-patung, sebab aku suka patung Barbie tau, tapi aku tak belilah. Aku sekadar suka tengok collection dia, and aku suka tengok baju-baju dia. So dekat mall pun, aku pernah je nampak patung tu bergerak. Tapi korang kena faham tau, benda-benda kejadian seperti ini bukan kerana patung tu berhantu ke apa, tak. Boleh jadi makhluk halus yang ada kat sekitar sini, dia yang menggerakkan benda tu untuk bagi korang takut. Itu saja. So kat patung ni, dia tidaklah semua patung tu ada tuan, lepas tu dia boleh bergerak, dia ada hantu, dia menghantui hidup korang. Itu semua tu ngarut, itu semua movie je. Aku jalan-jalan, aku pergi ke satu sudut ni. Dalam kotak tu ada baju orang zaman dulu-dulu. Ataupun baju pahlawan dulu-dulu kot, tak silap aku. Baju tu penuh dengan tulisan-tulisan Jawi. Jawi yang zaman dulu-dulu. Aku terus terkejut sebab korang ingat tak video aku yang first kali aku cerita kat korang yang tentang nenek yang aku berkenalan tu kan, yang aku jumpa tu kan. Dia pakai baju sama macam baju tu. And aku terus macam terkejut, betul-betul sangat-sangat terkejut. Aku terus panggil ayah aku. Ayah. Aku macam tu kan. Aku terus tunjuk, ayah macam ni lah nenek tu dulu pakai baju ni. Tapi masa aku pergi yang dekat museum ni, aku dah lama dah tak jumpa nenek tu. Sebab kisah aku dengan nenek tu sekadar sampai umur aku form 1. And then last aku pernah terjumpa daripada jauh masuk umur aku 18 ke 19 macam tu. So lepas pada tu memang aku tak jumpa nenek tu. And aku ingatlah peristiwa-peristiwa kisah pengalaman aku dengan nenek tu. Aku cerita kat ayah aku, itulah baju dia pakai. Lebih kurang, dia tak nampak sama, tapi lebih kurang. So ayah aku boleh tengok in real, dia boleh imagine lah apa yang aku sampaikan. And kalau korang pun, katakanlah, aku tak nak mention museum mana tau, tapi kalau kata korang pergi satu museum tu and korang terjumpa satu baju yang penuh dengan tulisan huruf-huruf tu, itulah dia. Seperti itulah dia pakaian yang nenek aku jumpa tu. Jadi masa aku beritahu kat ayah aku tu, aku macam terlalu excited. Dan sedikit ada sifat lah, aku rasa macam ni kalau aku sebut ni, datang tak nenek tu macam tu. Tapi korang kena faham tau, apa yang aku sampaikan ni bukan kerana aku tertarik dan seronok berkawan dengan makhluk halus. Tidak, sebab aku sedar kita punya, apa orang kata, aku sedar landasan kehidupan kita. Maknanya dia dalam alam dia, kita dalam alam kita. Dan aku dengan dia tidak boleh orang kata kita tak boleh berinteraksi. Sebab kita memang, sebab itulah dinamakan hijab tau. Maksudnya sebab tu hijab kita tak terbuka untuk tengok benda-benda macam ni. Aku tahu benda tu. Sebab kenapa aku mention? Sebab aku tahu nanti orang kata aku ni syirik lah, aku ni cerita benda kurafat lah kan. Jadi aku bagi tahu terus terang, aku tahu benda tu. Okay, jangan risau. Aku masih tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sepatutnya, mana yang tidak sepatutnya. Cuma masa tu, sebab masa kemunculan nenek tu, aku seronok. Maksudnya dia baik, dia menjelma. Kalau kata jin yang menjelma sebagai dia tu muncul, dia sesuatu yang baik, perkara yang aura baik lah maksudnya. Sebab dia tak ada memberikan satu aura negatif kat aku dan tidak memudaratkan aku, alhamdulillah. Dan disebabkan itulah terdetiknya aku masuk kat museum tu, aku cakap, akan ke nenek tu ni kan? Tapi malangnya tidak memang tak ada langsung. Tapi aku nampak kemunculan benda lain. Okey, begitu aku berlalu je daripada baju yang kata macam nenek tu pakai, kat depan tu aku terus nampak satu perempuan, susuk tubuh perempuan lalu depan aku. Dia berpakaian baju kurung, lepas tu ada satu kain batik berselimpang kat dia punya tengah-tengah ni. Lepas tu dia pakai selendang. Selendang dia nak kata colour putih, tak putih, macam krim-krim macam tu. So dia jalan. Dan aku tahulah, macam aku tak adalah terdetik macam ada orang. Aku rasa macam benda ni sesuatu ni kan. Aku rasa itu maknanya itu adalah mata yang aku seorang saja nampak. Sebab kalau fikir logik pun zaman moden, ada ke orang nak pakai macam tu pergi kat museum kan? Kalau kata nak fikir positif pun, takkan ada orang buat acara macam nak pakai pakaian tradisional, ada buat apa-apa. Sebab masa kat bawah, masa sebelum aku naik atas tu, tak ada pun event apa-apa kat museum tu. So aku faham lah itu adalah jelmaan. Aku mula-mula malas nak pergi ke apa ke, aku buat tak tahu je lah. Aku anggap macam, alhamdulillah, sorry.
Aku anggap macam itu adalah satu gangguan macam tu je. So bila aku dah nampak, aku terus tak jadi pergi belah sana, aku pergi belah sini. Bila aku pergi kat belah sini, ni kawasan di mana kapal-kapal tau. Dia macam bukan kapal, sampan ke apa benda yang kiranya kenderaan orang dulu-dulu. Macam tu. Lepas tu aku pergi kat situ, aku tengok satu-satu. Lepas tu aku terdengar macam bunyi kayu patah. Krek. Macam tu kan. Lepas tu aku terus berkali. Bila aku berkali, aku nampak lagi perempuan tu, dia duduk kat ujung tu. Lepas tu dia tengok je aku. Lepas tu tak lama pula tu kan dia angkat tangan. Dia angkat tangan macam ni. Dia tuju ke satu tempat. Dia macam nak tuju kat satu tempat tu. So aku macam, kenapa? Tapi aku tak adalah macam dalam filem tu kan. Bila nampak macam tu, jadi nak pergi tunjuk hebat. Tak ada tau. Itu semua nonsense. Aku tak pergi. Aku terus buat tak tahu. Aku terus pergi kat ayah aku. Aku cakap, ayah jom kita pergi kat bahagian lain. Aku pun ajak ayah aku. Sedangkan pada awalnya kita orang berpisah. Maksudnya masing-masing nak pergi tengok kat part-part mana. Pergi. Lepas tu tiba-tiba masa kejadian tu, aku macam ajak ayah aku pergi ke tempat lain. Lepas tu ayah aku, masa tu ayah aku tak, macam mana ayah kata, tak apalah jalan. Sebab ayah aku macam tu sakit kaki tau. So aku pun pergi turun. Aku pergi dengan adik aku, aku tak ingat. Turun satu sudut ni. Kiranya aku tak pergi tau dekat yang ditunjuk tu. Lepas tu aku turun ke bawah, dia ada satu bahagian di mana dekat situ terletak bahagian binatang-binatang dulu-dulu tu yang dah diawet, disimpan kat dalam kaca. Lepas tu adalah macam dalam botol tu ada ular, kulit ular ke apa benda tah, penjelasan tentang haiwan-haiwan ni. So aku macam suka, aku jadi macam excited tengok sebab memang benda tu macam geli tau, tapi bila kita tengok tu kita jadi suka. Tengoklah satu-satu, dia ada lembu ke kerbau, aku tak pasti, dah tak ingat dah. Lepas tu ada harimau yang telah diawet kan, dia letak balik dekat dalam tu. Lepas tu aku tengok satu-satu. Lepas tu kan ada satu bau yang sangat-sangat busuk. Tapi aku macam fikir juga, mungkin sebab dia letak barang-barang macam tu kan, dekat dalam tu, mungkin tempat tu bau busuk. Aku tanya dekat adik aku, lepas tu adik aku cakap tak ada pun bau macam tu kan, macam okey je. Dia bau macam bau kan, museum kan dia letak pewangi apa semua. Lepas tu aku cakap tak apalah kan. Aku pun tengok satu-satu. Ada satu part ni dia ada burung gagak ke burung apa tau yang duduk kat situ, warna hitam tau burung tu. Burung tu tiba-tiba dia macam mulut dia nampak smooth tau, macam tu. Aku tengok lagi kan. Bila aku fokus macam ni pun dia still. Lepas tu sampailah bila adik aku ke kakak aku tu yang datang dekat aku tu, dia terus senyap macam dia keras. Kan mulut dia kan tiga segi je tu kan, terus macam tu je. Aku, kenapa dia masuk-masuk ke dalam benda tu kan? Tapi aku buat tak tahu je. Lepas tu pusing-pusing aku nampak ada satu bahagian ni ada macam ular. Lepas tu tikus. Konon-kononnya dia nak buat macam ular tu makan tikus ke, aku tak tahulah kan, dekat dalam box kaca tu. Lepas tu kat situ ular tu dia macam belakang tak. Dekat situ, bahagian ekor ular tu macam ada tangan yang tengah pegang macam ni. Tapi tangan ni saja. Dia tak ada lengan apa semua. Tangan tu macam menahan. And ular tu punya ekor tu dekat ujung. Ular punya ekor ujung tu kan dia macam berbelit-belit tajam tu kan. Dekat situlah, dekat atas tangan tu. Tapi tangan tu bukan tangan yang orang kata dia memang buat replika tangan. Tak, itu tangan yang hanya mata aku je nampak. Lepas tu bahagian-bahagian haiwan tu pula, ada satu haiwan ni lembu ke seladang ke apa tu, besar sangat-sangat. Dekat situ memang ada satu macam pakcik, dia duduk dekat belah belakang. Macam replika tu besar tau. Lepas tu dia duduk kat belakang tu, dia pegang bahagian punggung. Kan dia ada ekor, bahagian punggung tepi, peha kot. Bahagian situ lelaki pakcik tu pegang. Dia macam tu, lepas tu dia macam duduk diam macam tu. Aku keliru. Yang ni replika yang dibuat, diletak sekali kat dalam kaca tu ke ataupun mata aku je yang nampak. Penyudahnya aku macam tanya kat aku tu, besar kan semua. Dia tak ada berkata, macam dia tak ada pun mengeluarkan perkataan yang mengatakan dia pun nampak pakcik tu juga. Jadi aku tahulah yang tu hanya jelmaan sahaja. Atau mungkin boleh jadi zaman dulu-dulu keldai tu, keldai pula, apa, seladang tu dia punya ke lembu. Tak tahu seladang ke lembu ke apa dia punya ke, tak tahu, wallahualam. Tapi secara jujurnya lah aku nak beritahu kat korang, dekat museum ni dia tidak mengganggu. Dia mungkin sebabkan kita simpan benda-benda yang lepas. Jadi dia hanya ada dan menjaga ke, aku tak pasti, sebab kebanyakan barang yang ada dekat situ adalah barang yang telah dimiliki. Maksud aku telah dimiliki tu, contoh macam baju. Dia letak satu-satu dekat dalam
box kaca tu. Tapi di mata aku, di dalam box tu ada orang yang menjaganya. Contoh macam kebanyakannya dekat keris lah, dekat keris, pedang-pedang orang berperang waktu dulu ke. Ada pedang-pedang yang macam diletak dekat dalam box tu. Dia ada cerita dia lah. Aku tak berapa bahasa terbincang, tapi memang ada yang menjaga. Sebab itulah dekat muzium ni boleh jadi tempat yang orang kata agak seram. Sebenarnya dia macam nothing, tapi di mata orang yang boleh nampak, dia akan rasa sedikit seram sebab memang terlalu banyak. Aku tak nak mention satu-satu rupa dia sebab bagi aku kalau nak ikutkan apa yang aku nampak ni adalah macam biasa. Dia bukanlah satu benda yang mengganggu tau, yang membuatkan aku nak cerita kat korang rupa dia macam mana sekali-sekali. Tak, sebab dia benda ni aku nampak biasa. Sebab bila kalau macam aku pergi tempat lain pun, kat kiri kanan kita ke, macam kat jalan-jalan sunyi ke apa, memang benda-benda rupa-rupa yang seperti itu aku biasa nampak. So kat muzium memang banyak, tapi yang paling aku keliru sikit dekat dalam muzium ni, dia terlalu banyak suara-suara bisikan. Contoh dia macam yang tadi aku cerita. Lepas tu ada lagi part tu dekat bahagian tepi ke atau tengah jalan tu kan, dia macam memanggil-manggil. So dekat dalam muzium ni dia lebih kepada tarik kau tau untuk tengok kisah-kisah dia. Aku tak tahu sama ada muzium tu yang masalah ke ataupun memang barangan yang ada tu yang memberikan gangguan. Tapi tak semua orang alah cicak pun. Sorry. So tak semua orang lah yang kena macam tu. Mungkin lain orang, lain pengalaman dia. Cuma yang aku nak cerita kat sini, dekat setiap kaca-kaca tu banyak yang menjaga. Selesai di bahagian muzium, aku pergi di luar muzium. Kat luar ni dia ada kenderaan orang kaya, kenderaan yang zaman dulu kes-kes yang guna, orang ni guna, orang tu guna kan. Jadi banyak, dan ada juga yang macam lori orang berperang, apa nama benda tu? Adalah kat luar tu. So aku pergi kat bahagian tu. Dekat luar memang banyak macam jemaah yang aku nampak. Salah satunya ada beberapa kereta yang terparking kat luar tu, ada orang kat dalam dia. Contoh dia ada satu kereta panjang ni. Okey, aku nampak ada satu lelaki, badan gempal-gempal juga, dia pegang steering macam tu, and dia pakai topi. Kalau ikutkan cerita dia lebih kurang cerita P.Ramlee tau. Dia ada macam satu orang tu pakaian macam tu. Tapi muka dia, jemaah yang aku nampak tu yang macam ni, tapi pucat muka dia. Lepas tu ada bahagian di mana tengah aku tengok kereta tu kan, aku jalan kat depan tu, tiba-tiba macam telinga aku je dengar bunyi kereta tu macam piung piung piung, macam ada bunyi siren tau. Sedangkan orang lain tak nampak dan tak dengar pun bunyi tu. Aku je yang dengar. Tapi bila aku tengok orang lain cool, maknanya benda tu tak betul. So aku macam tak adalah buat kelang kabut sebab masa tu ada juga orang lain tengok kereta tu kan. Jadi ada satu lagi part ni dekat kereta kebal kot, tak silap aku. Okey, kat situ ada bahagian depan tu aku tengok macam rupa manusia melekat dekat bahagian kereta kebal tu. Lepas tu ada macam darah-darah dekat bahagian perut dia. Aku tak tahu, mungkin boleh jadi juga kisah dulu dia ke. Tapi biasanya kat muzium ni bukan semua barang yang betul-betul real daripada zaman dulu. Kadang-kadang dia macam saja ambil balik mana-mana entah datang, letak kat situ. So aku tak tahu kisah di sebalik dia, just aku cerita apa yang aku nampak je. And lepas nampak yang ada orang yang terlekat dekat bahagian depan kereta tu berdarah tu kan, dekat bahagian dia dalam tu aku nampak macam sebiji rupa pakaian komunis dulu. Tapi tak tahulah kan, mungkin kadang-kadang jin tu saja nak musik ke jemaah ni semua. Ni aku cerita ni sekadar perkongsian apa yang aku nampak sahaja. Aku tak tahu di sebalik cerita dia. Cuma nak ceritakan kat sini, muzium pun banyak sahaja benda-benda macam tu. Sebab tu dah aku cakap, bukan dikira dekat tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang korang nak terjah hantu sana sini je yang ada. Kat mana-mana pun ada. Jadi kena berhati-hati dari segi mulut. Sebab tu kalau korang perasan, bukan sikit tau, ada beberapa orang juga, kadang-kadang korang pergi ke tempat tu, tempat terbuka, and bukan tempat-tempat yang seram, tapi tiba-tiba korang kena tegur. Tiba-tiba kan korang punya satu kejadian berlaku kat korang tu kan, benda yang luar daripada jangkaan. Contoh dia macam korang balik pada satu tempat tu kan, tiba-tiba kaki korang bengkak, tiba-tiba tangan korang sakit, tiba-tiba mulut korang sakit. Aku cakap ni based on apa yang aku lalui tau. Maksudnya bukan kena kat aku, maksudnya aku pernah kenal dan aku pernah jumpa orang yang pernah kena macam gitu disebabkan benda-benda macam tu, disebabkan mulut, kerana mulut dia tu. Sebab itulah ada perkataan kerana mulut bahaya binasa tu. Sebab dia orang kena, sebab tu orang kata tak perlu tengok tempat untuk korang jaga adab dan budi bahasa korang. Di mana-mana kena jaga sebab penghuni dalam dunia ni bukan manusia sahaja. So kena sentiasa beringat, okay? Jangan terlalu angkuh sangat. Ini bukan sekadar nasihat kat korang, dan benda ni semua adalah untuk refresh balik kat diri aku sendiri. Sebab kadang-kadang aku pun mulut boleh tahan juga jahanam ni kan. Jadi macam itulah, kita kena beringat sentiasa.
Masa aku dah settle kat museum tu, aku nak balik, masa aku nak naik kereta, baru nak buka pintu naik kereta tu, tiba-tiba aku terdengar ada orang beri Assalamualaikum. Macam tu. Tapi bila aku pandang belakang tak ada siapa-siapa. Dan benda tu pun tak jelmakan diri dia. Jadi aku tak nampak apa-apa. Cuma adalah aku nampak benda lain. Benda lain tu macam yang jelmaan biasa yang aku nampak. Cuma yang maksud aku ni yang betul-betul yang bagi salam kat aku tu, aku tak tahu siapakah dia. So aku terus masuk. Tapi macam okey lah sebabnya dia tak ada benda-benda yang orang kata sampai aku ketakutan ke apa. So kalau korang pergi museum lepas ni, try lah slow-slow baca, tahu kisah-kisah dulu-dulu kan. Mana tahu korang berpeluang juga untuk jumpa ataupun nampak benda-benda macam tu. Kadang-kadang, apa yang aku cakap ni bukan nak bagi korang takut tau. Sebenarnya kadang-kadang sebab aku tahu ramai je orang yang macam dia tak nampak and dia rasa nak sangat tengok. And membuatkan dia rasa macam, sampai tahap tu dia rasa macam, kau ingat aku takut ke hantu? Ada sampai membuatkan korang rasa angkuh sebab korang tak nampak. Jadi kalau simple je, kalau niat korang baik, datangnya baik. Kalau niat korang pun dah mula-mula tu pun dah jahanam, maka sebaliknya lah. Jadi jaga tutur kata kita. So hari ni pengalaman yang aku ceritakan ni agak santai since aku dah cerita pasal histeria. So aku cerita pasal museum ni sebab ada someone ni chat dekat aku, dia bertanya tentang benda ni. So kalau awak tengok video ni, inilah penjelasan tentang keadaan di museum. Okay? So guys, sampai di situ saja perkongsian aku untuk hari ini. Aku akan lanjutkan cerita aku di video yang akan datang dengan tajuk yang berbeza. Andai kata di video aku kali ini aku ada terguriskan hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.